Nurul. Seperti mana yang dimaklumkan Pengarah JBPM Pahang, Insinyur Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, 973 anggota bomba sukarela sedia diatur gerak pada bila-bila masa. Kesemua mereka berdaftar dengan 34 pasukan di seluruh negeri ini. Contoh kita tengok macam di Raub pada awal yang lepas. Perpindahan perlu dibuat segera pada jumlah yang ramai. Jadi kalau bergantung pada pasukan bomba yang sedia ada, memang kita rasa tak mampulah. Jadi ini yang kita akan menggunakan pasukan bomba sukarela untuk membantu kita dalam kerja-kerja penyelamat ini. Bagi memastikan kelancaran operasi pemindahan penduduk terjejas banjir mengikut keperluan, 52 unit marin serta 37 kenderaan darat disediakan. Kesemua anggota bomba terlibat juga telah dilatih dengan latihan menyelamat mengikut SOP di PPS. Beliau menyatakan demikian selepas majlis pelancaran kesiapsiagaan monsun Timur Laut, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang dan penyerahan geran bantuan bomba sukarela. Bagi mengekalkan kelestarian sumber alam yang pernah menerima pengiktirafan antarabangsa, Pulau Tioman bakal menjadi perintis bebas karbon. Walaupun masih dalam peringkat awal pelaksanaannya, projek berkenaan melibatkan 3 fasa. Pegawai Pembangunan Masyarakat Lembaga Pembangunan Tioman TDA Nazratul Azra Tukirin memaklumkan bagi fasa pertama, beberapa siri penyelidikan telah dilaksana bagi mengenal pasti lokasi strategik pelaksanaan projek. Daripada tahun 2021 hingga 2025 ni kita ada beberapa projek dia masuk dalam fasa 2 lah, 2021 hingga 2025 ni, projek renewable energy solar, kemudian penggunaan electric vehicle, pemasangan lampu LED serta program kita semula. Dan kemudian bila masuk tahun 2026 dan seterusnya hingga 2030 tu masuk pada fasa ketiga, smart grid untuk semua pembangunan yang akan dibuat di Tioman. Projek bebas karbon ini dijangka selesai secara keseluruhannya menjelang 2030. Pahang FM terus menyantuni pendengar setia menerusi program Moh Lahweh. Program kemasyarakatan itu setakat ini telah dilaksanakan di 2 lokasi, masing-masing Pulau Tioman dan Cameron Highlands. Pelbagai pengisian telah diatur sepanjang program termasuk rakaman ceramah agama. Selain itu, menurut penerbit program Nurul Ain Sujaihah Muhammad, juruhebah Pahang FM juga berpeluang menyertai pertandingan memasak bersama pendengar setia radio ini. Dan lebih menarik, pada penganjuran program di Pulau Tioman, 100 batang anak pokok ditanam sekitar Kampung Juara dalam usaha meningkatkan kesedaran mengenai penanaman pokok sekaligus mencapai sasaran penanaman 4 juta pokok di Pahang menjelang 2025. Disebabkan oleh pandemik COVID-19, jadi kita paksa tunda perancangan yang begitu perinci kita buat, tapi alhamdulillah masuk ke fasa keempat ni kita dapat menjalankan Moh Lahweh pada kali ini. Konsert mini antara kemuncak program yang menampilkan artis-artis tempatan. Program Moh Lahweh mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk Tourism Pahang, Majlis Keselamatan Negara MKN Pahang, Jabatan Perhutanan Negeri, Lembaga Pembangunan Tioman, Majlis Daerah Cameron Highlands, Pejabat Parlimen Cameron Highlands dan Syarikat Adabi Cawangan Pahang. Setakat ini saja perkembangan dari Pahang. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama Nurul untuk laporan lain berita wilayah. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi.